Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Senantiasa kita melafazkan lafaz syukur dengan kalimah Alhamdulillah. Tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala limpah rahmat kasih sayangnya serta taufik dan hidayah yang telah diberikan kepada kita, dapat sama-sama kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak lain dan tidak bukan melainkan dari taufik hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala selepas kita menerima pelbagai ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hampir 3 bulan rumah-rumah Allah di seluruh dunia ditutup, tapi alhamdulillah kini kembali dibuka. Jadi sama-sama saya menyuruh kepada diri saya dan juga kepada para jemaah sekalian untuk kita terus mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mengimarahkan majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ujian yang menimpa ke atas kita, Allah Subhanahu Wa Taala berikan tanda kasih sayang kepada kita supaya kita bermuhasabah dengan ujian yang menimpa di atas setiap daripada kalangan kita. Dengan ujian ini agar dapat meningkatkan lagi keimanan kita, ketakwaan kita dan kesediaan kita untuk menghadapi hari yang akan mendatang kelak. Jadi alhamdulillah ala kulli hal, kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengimarahkan rumah Allah serta duduk dalam majlis ilmu, yang mana hampir 3 bulan lamanya kita tidak berada di sini. Jadi insya-Allah saya akan menyambung pengajian kita masih lagi dalam bab solat jemaah, panduan imam dan juga makmum. Alhamdulillah kita telah mulakan kitab ini bermula pada awal tahun 2020, tak silap saya lah. Kita telah pun membincangkan tentang permasalahan imam, makmum dan juga muafiq dan juga makmum masbuk. Dan hari ini kita akan sambung berkaitan tentang bab susunan shaf. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kalau kita ikutkan sekarang ni, shaf yang kita buat ni tak mengikut susunan shaf lah, dinyatakan. Tapi benda ni telah dibincangkan oleh para alim ulama, asatizah, mengikut maqasid syariah. Antara maqasid syariah ialah memelihara nyawa. Jadi shaf-shaf yang direnggangkan mengikut SOP yang telah ditetapkan ini, antara salah satu sebabnya faktor adalah untuk mengikut maqasid syariah lah, menjaga nyawa, memelihara nyawa. Disebabkan virus yang masih berada di atas muka bumi ini dan belum ditemui vaksin. Cumanya bila kita bincangkan tentang shaf ni kan, kita jarak-jarak. Kalau di rumah Allah, di masjid ataupun di R&R, bolehlah kita nak ikut SOP. Tapi kalau kita solat berjemaah dengan ahli keluarga kita di rumah pun takkanlah nak jarak-jarak. Makan sekali, duduk tidur sekali, tiba-tiba time nak solat je, jarak jauh. Jadi tak kena rasi fair di situ. Adapun kita di rumah Allah ni, kita mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Jadi tak jadi masalah. Okey. Adapun susunan shaf mengikut yang terutamanya dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, ada susunan yang telah ditetapkan. Contohnya, jika kita solat berdua, makmum tu hendak berada di mana? Imam dan makmum, 2 orang saja. Adakah di belakang, adakah di belah kiri, adakah di belah kanan? Yang itu kita akan bincangkan dan kita akan kongsikan pada hari ini. Jadi situasi yang pertama, jika tidak ada yang mengikut imam melainkan seorang lelaki sahaja, tak kiralah sama ada dia sudah baligh ataupun masih kanak-kanak, maka dia hendaklah berdiri di sebelah kanan imam. Okey, bila kita solat berjemaah berdua, walaupun dengan anak kita yang masih kecil, masih belum akil balik, kita tak ada, okey, adik-adik duduk belakang jauh. Tidak. Okey, dia tetap juga di sebelah kanan kita, di bawah kaki kita, di belakang sikit saja daripada kita. Itu kalau kita solat berdua, berjemaah, imam dan juga makmum.
Bagaimana pula hukumnya? Dia tak solat belah kanan, tapi dia solat belakang, ataupun dia solat belah kiri. Adakah batal solat makmum tersebut? Adakah tidak sah solatnya? Okey. Di sini walaupun makmum tu solat di belah kiri ataupun di belah belakang, hukum solatnya sah. Cumanya dalam keadaan begini hukumnya makruh. Okey. Maka tidaklah ada hukum kata kalau solat di belah kiri tak sah. Solat di belakang imam, contohnya imam depan, makmum belakang, berjauhan sedikit, berjauhan satu saf, contoh imam dan juga makmum di belakang, tetap juga solatnya sah dan dikira mengikut imam. Cumanya makruh di sisi pandangan ulama. Kemudian datanglah situasi yang berbeza. Dah solat berdua dah kan, makmum di belah kanan, tiba-tiba datang lagi seorang. Makmum ni duduk di mana? Okey, kalau mengikut pandangan dalam kitab ni, yang afdalnya makmum itu duduk pula di sebelah kiri imam. Ini pandangan yang afdalnya sebenarnya. Saya pun sekali berjumpa ni, ketika saya sekali solat bersafir tu berdua, tiba-tiba makmum tu duduk belah kiri. Kita pun pelik, kenapa duduk belah kiri? Kan biasanya duduk dalam belakang lah, belakang tarik kan. Tapi duduk belah kiri. Rupanya bila kita buka kitab belajar, memang ada pandangan tersebut. Kemudian apa yang harus dilakukan? Disebut di sini, jika imam boleh mara ke depan, jadi imam mara sikit ke depan. Dan juga makmum itu boleh berundur ke belakang kerana masih ada ruang yang luas di kedua-dua pihak, maka bolehlah imam itu tampil ke depan, ataulah bolehlah kedua-dua makmum berundur ke belakang. Inilah yang lebih afdal. Okey. Tapi dalam situasi yang sekarang ni tak apa, makmum tu dah ready dah. Okey, contoh dia tunggu imam tu mungkin baru mula kan. Jadi macam yang kita biasa buat, makmum itu dah berdiri di saf yang kedua tu kan, kemudian bagi isyarat kepada makmum yang satu lagi untuk berundur. Itu pun dah memadai. Okey. Kemudian kita pergi kepada situasi yang seterusnya. Jika yang datang mengikut imam itu dua orang lelaki, atau seorang lelaki dan seorang kanak-kanak, maka hendaklah kedua-duanya berdiri di belakang imam dalam satu saf. Berarti contohnya 3 orang, 2 orang lelaki dewasa, seorang kanak-kanak. Jadi adakah lelaki yang dewasa tu sebelah kanan imam dan kanak-kanak di belakang? Tidak. Jadi imam seorang, lelaki dewasa dan kanak-kanak di belakang imam, berdua. Ini situasinya. Kalau bertiga, 2 lelaki dewasa dan seorang kanak-kanak. Okey. Situasi yang seterusnya, jika yang datang mengikut imam hanya wanita sahaja, mereka hendaklah berdiri di belakang imam dalam satu saf yang sama ada seorang ataupun ramai. Contohnya kalau seorang wanita kan, ataupun contoh suami dan isteri lah, suami dan isteri ingin solat berjemaah, jadi saf wanitanya bukan di sebelah kiri, di sebelah kanan, macam lelaki sama lelaki, ataupun di sebelah kiri. Yang ini yang kebiasaannya dahulu kita faham, lelaki di belah kanan, kalau perempuan ingin berjemaah dengan suami, perempuan di belah kiri. Tapi yang sebenarnya adalah di belakang lelaki tersebut. Imam di hadapan, makmum perempuan tu di belakangnya, bukan di belah kirinya. Ini yang sebenarnya. Okey. Okey. Betul. Tiba-tiba datang pula makmum lelaki, andai katanya kan, mula yang solatnya lelaki dan perempuan. Perempuan kan belakang kan. Tak apa, yang lelaki hanya pergi saja di sebelah kanan imam dan niat untuk jadi makmum. So tak jadi masalah, sebab perempuan masih di belakang. Faham tak? Contoh imam di sini, perempuan di belakang kan, di saf yang kedua ni. Tiba-tiba datang seorang lelaki. Kalau seorang lelaki sajalah. Kalau seorang lelaki datang, hanya berdiri di sebelah kanan imam. Kemudian angkat takbir, solat mengikut imam. Okey. Jadi
walaupun yang datang berjemaah ramai yang perempuan, tetapi seorang sahaja lelaki, maka tetap perempuan di belakang lelaki. Okey. Tetapi bagaimana pula kalau memang berjemaah secara wanita, perempuan sama perempuan saja? Kita jarang lihat, tapi contohnya kan. Sebab apa? Sebab saya sendiri tanya isteri saya, ada adik perempuan saya, tanya mak saya, kalau di R&R perempuan solat berjemaah tak? Jarang sekali. Jarang ada perempuan solat berjemaah. Kalau kita di R&R, paling kurang kita akan tunggu kalau ada jemaah kita boleh ikut. Tapi kalau perempuan, dia akan solat sendiri, sedangkan mereka boleh berjemaah. Tapi sebab benda ni tak ditekankan, bila sampai je kadang orang solat sendiri-sendiri. Jadi kalau berjemaah di perempuan pula, sebenarnya situasinya tak sama macam kita. Okey, contohnya lantiklah sesiapa seorang jadi imam, kemudian makmumnya hanya di belakang sedikit saja. Contoh sini imam depan sikit je, yang belakang masih lagi satu saf yang sama. Mereka berdiri satu saf yang sama, cuma imam dikedepankan sedikit saja, mungkin dalam selangkah ke depan. Itu perbezaan dengan kalau kita berjemaah lelaki. Tapi kalau perempuan sama perempuan, bukan seperti macam berjemaah lelaki. Okey, imamnya di hadapan, satu langkah ni, orang kata apa, satu saf ke depan. Tidak, langkah sedikit saja, kemudian makmum yang lain di belah kiri ataupun di belah kanan dia. Itu saf bagi jemaah wanita. Okay, ini mungkin kita boleh praktikkan. Tapi ialah memang orang kata apa, jarang kita laksanakan, yang terutama bagi perempuan lah. Saya tak tahu, ini yang saya dengar dan saya tanya buat kajian kan. Kebiasaannya memang di R&R ataupun di mana-mana untuk kita solat berjemaah, solat seketika, jarang mereka solat secara berjemaah. Ada pun kita lelaki, insya-Allah ketika lihat di R&R masih lagi orang solat berjemaah. Walaupun ada sebahagian segelintir yang ingin mungkin nak cepat, sangka baik, dia nak solat sendiri sebab nak cepat ke, ada urusan lain ke, kalau jemaah dia terikat, tak jadi masalah. Tapi yang afdalnya, jika ada jemaah dilaksanakan di situ, kita ikutlah jemaah tersebut, dapat pahala solat berjemaah. Yang fadilatnya yang kita sudah ketahui dan kita bincangkan, 27 darjat lebih daripada orang yang solat bersendirian. Okey, situasi yang seterusnya, jika yang datang mengikut imam itu seorang lelaki ataupun seorang perempuan, atau seorang kanak-kanak dengan seorang perempuan, maka hendaklah lelaki atau kanak-kanak lelaki itu berdiri di sebelah kanan imam, manakala perempuan berdiri di belakang lelaki atau di belakang kanak-kanak lelaki. Macam yang cikgu tanya tadilah, contoh situasinya ada dua lelaki, seorang perempuan. Jadi yang lelaki itu tak kiralah sama ada kanak-kanak ke ataupun dah dewasa ke, dia duduk di belah kanan imam. Adapun yang wanita tu di belakang saf makmum yang lelaki tadi. Macam tadilah, makmum lelaki di belah kanan imam, kemudian yang perempuan tu di belakangnya pula, di belakang lelaki tadi, di belakang makmum lelaki tadi. Okey, itu keadaan dia. Kemudian jika yang datang mengikut imam itu seorang perempuan dan dua orang lelaki, atau dua orang lelaki dan seorang kanak-kanak lelaki, maka hendaklah dua lelaki itu berdiri di belakang imam dan perempuan tadi berdiri di belakang dua lelaki tadi. Okey, begitu juga dengan kanak-kanak lelaki, hendaklah berdiri di belakang dua lelaki itu dengan seorang diri, dan perempuan berdiri di belakang kanak-kanak lelaki. Ini kesnya contoh ada 3 orang lah, 4 orang. Seorang imam, 2 orang lelaki dan seorang perempuan. Jadi imam di hadapan, kemudian 2 lelaki itu di belakangnya, kemudian yang perempuan di belakang yang 2 makmum lelaki tadi. Ini situasi dia. Okey. Kemudian yang seterusnya, jika yang datang mengikut imam sekumpulan lelaki, sekumpulan ni ramai, dan kumpulan kanak-kanak lelaki, maka hendaklah kumpulan lelaki berdiri dalam satu saf
atau beberapa saf di belakang imam, dan kumpulan kanak-kanak lelaki berdiri di belakang mereka. Okey, menurut satu kaul yang lain, seorang kanak-kanak lelaki hendaklah berdiri di antara dua lelaki supaya dia dapat belajar mengerjakan perbuatan-perbuatan solat. Okey. Jika kumpulan perempuan turut serta dalam jemaah itu, maka hendaklah mereka membuat saf di belakang kumpulan kanak-kanak lelaki. Ini agak rumit sedikitlah. Okey, contohnya ini yang benar yang kita bincang ni, dia datang dalam satu masa yang sama. Contoh macam baru-baru ni kita adakan camp bersama dengan kanak-kanak, kan? Camp tarbiyah aulad, budak-budak. Campur pula ada yang dewasa, kan? Jadi macam mana nak aturkan susunan saf dia? Jadi mengikut panduannya. Okey, ni ada dua kaul lah. Kaul yang pertama, macam biasa, imam di hadapan, kemudian jemaah lelaki yang akil balik ataupun disebut lelaki dewasa, semuanya di hadapan. Adapun kumpulan kanak-kanak tu diasingkan di belakang saf jemaah lelaki dewasa. Dalam erti katanya lain, tak bercampur saf lelaki dewasa dan juga saf kanak-kanak. Khas yang di hadapan tu utamakan bagi jemaah-jemaah lelaki dewasa, satu kumpulan. Kemudian yang di belakang itu saf kanak-kanak, satu kumpulan. Ini kalau diorang datang semua dalam masa yang sama. Okey. Kemudian andai kata kalau ada jemaah perempuan pula, jemaah perempuan nak mana? Adakah jemaah lelaki dewasa dulu, kemudian jemaah perempuan wanita dewasa, baru kanak-kanak? Tidak. Jemaah perempuan di belakang jemaah kanak-kanak tadi. Itu situasi dia. Okey. Kaul yang kedua yang kata disebutkan dalam kitab ni, boleh kita nak letak kanak-kanak bersama dengan saf lelaki. Contoh, kita selang-selikan lelaki dewasa, kanak-kanak, lelaki dewasa. So mereka diapit oleh dua orang lelaki dewasa tadi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya yang pertama ni diorang ni tak main. Kadang-kadang biasa diorang dengan geng-geng diorang ni, diorang yang liar sikit, biasalah, kadang cakap, kadang main. Jadi kita nak ajar dia supaya dia dapat belajar mengerjakan perbuatan-perbuatan solat. Itu dibolehkan. Jadi tak ada isu lah sebenarnya. Kamu kanak-kanak tak duduk sebelah lelaki dewasa belakang. Okey. Kalau sebab untuk ajar mereka, kan, dalam keadaan yang begini, boleh. Okey. Peraturan ini berlaku apabila semua kumpulan itu hadir serentak pada permulaan hendak mendirikan solat. Ini saya katakan tadi. Macam kita pada waktu camp tarbiyah aulad lah, budak-budak tu memang dah ada, bukan datang kemudian ataupun tengah solat. Jadi sebelum mendirikan solat tu, jadi diaturkan susunan safnya. Okey. Jika mereka hadir setelah saf-saf jemaah itu siap, diatur, maka mereka yang terdahulu di barisan hadapan itu tidak diundurkan ke belakang, kecuali perempuan hendaklah diundurkan ke belakang lelaki. Contohnya dah, kan, saf dah siap-siap dah, imam pun dah takbir, tiba-tiba baru datang jemaah yang lainnya, kan, ada yang dewasa. Jadi yang dewasa tu tak boleh nak tolak kanak-kanak ni ke belakang. Jadi dia sambung je lah, walaupun ikut saf kanak-kanak tu. Okey. Sebab dia dah terlewat. Maksudnya solat dah didirikan. Yang kita bincangkan tadi, sebelum mendirikan solat, diaturkan saf-safnya, susunan safnya. Macam yang kita pada tarbiyah aulad tu lah, kan, sebelum lama kita ambil makan masa. Okey, kanak-kanak kita diri di belakang lurus, ada fesi yang jagakan safnya, kan. Kemudian fesi pula turut bersama dengan saf kanak-kanak. Supaya apa? Supaya mereka tak main lah, supaya mereka tidak buat bising dan mengganggu jemaah yang lain. Okey. Jadi itu serba sedikit berkenaan tentang susunan saf. Adapun sekarang ni, pada waktu kini ni, kita ikutlah susunan saf yang telah ditetapkan SOP oleh kerajaan dan juga para asatizah yang telah muzakarah untuk orang kata apa, kebaikan kita lah dalam situasi yang sekarang ini. Istilahnya apa? Kita jaga kita. Bukan bermaksud kita renggangkan saf kita ini berarti kita bermusuh dengan orang sebelah. Tidak. Tapi tujuannya untuk menjaga kita daripada terkena wabak virus inilah. So kita pun janganlah berkecil hati. Mungkin adanya selepas solat kita kan biasa nak salam dengan orang, tiba-tiba orang sebelah tak nak salam.
Janganlah berkecil hati. Dalam keadaan sekarang ni pun begitu. Kita dianjurkan untuk letak tangan di dada, tanda sebagai tanda hormat. Bukan kita nak salam. Tapi kalau yang kita biasa kenal dan kita yakin dalam kawasan kita ni kawasan yang kata zon hijau kan, yang tidak ada kes yang tinggi, jadi apa salahnya? Ikut atas situasi lah. Ikut atas situasi dan juga keadaan. Kalau dia kita ulurkan tangan, dia buat macam ni, jangan kita sangka buruk. Ni aku nak salam, kenapa dia tak nak salam aku ni? Apa aku buat salah ni? Banyak pula fikir. Okey. Ya saya. Boleh. Boleh. Betul. Macam contohnya perempuan kan, kita bukan di belakang tapi di tepi. Mungkin dia segan nak berimam kan. Contoh dia nampak ada lelaki sini kan. Ini ada yang tanya saya satu soalan lah. Contoh dia perempuan seorang di belakang tabir macam ni. Kemudian dia ingin berjemaah dengan jemaah lelaki kan. Dan lelaki tu seorang saja. Lelaki tu seorang. Dan lelaki tu tak tahu pun yang sebenarnya yang perempuan tu ikut jemaah dia. Kalau kita contoh macam lelaki, kita boleh berdiri sebelah ataupun istilah kita sentuh bahu, so orang tahu yang kita ni jadikan dia imam. Jadi apa hukum wanita itu mengikut lelaki tadi? Yang lelaki tu tak tahu pun yang perempuan tu ikut dia. Adakah sah solat dia? Jadi hukumnya sah. Sah solat jemaah wanita tadi yang berimam mengikut lelaki tadi. Tapi kalau lelaki tadi itu dalam situasinya dia tidak berniat menjadi imam, maka dia tak dapat pada jemaah. Tapi ada pun hukum perempuan tadi yang ikut imam tadi yang tak diketahuinya sah solatnya. Okey. Jadi tak ada masalah. Sebab kita dah bincangkan tadi yang afdal. Ini kita bincangkan adalah dari segi afdaliyat, iaitu yang afdalnya. Tapi kalau tak mampu, mungkin ada kekangan. Contoh belah kanan memang betul-betul sempit, tak ada ruang belah kanan. Contohnya macam kita solat kat kapal terbang, nak berjemaah atas kapal terbang, memang ruang yang ada belah kanan ni dah memang kita tepi sekali. Ada ruang belah kiri, tak apa, solat belah kiri. Ikut atas situasi. Okey, bukan kata semestinya. Okey, mesti ikut belah kanan, tak boleh belah kiri atau belah belakang, tak jadi masalah. Okey. Jadi insya-Allah kita masuk kepada bab yang baru. Yang bab yang ini juga perlu kita pelajari, terutama makmum. Kadang-kadang kita ni makmum ni orang kata apa, secara tak sengaja dijadikan imam. Ini yang kita masuk bab istikhlaf. Maksud ikhtilafnya apa? Menggantikan imam. Perbuatan menggantikan imam ataupun menjadi khalifah, menjadi imam, itu yang dipanggil istikhlaf. Istilah dalam bahasa Arabnya lah. Okey, perbuatan menggantikan imam. Jadi dalam keadaan menggantikan imam ni ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, imam batal dengan sedar. Contohnya dia batal, memang dia terbatal lah. Sama ada batal berhadas, terkentut ke biasanya kan, memang dia terbatal. Maka dia tahu dia batal, maka dia keluar. Dia keluar dan seseorang mesti menggantikan dia. Ini kita nak belajar siapa yang perlu gantikan dia, siapa yang bagaimana cara untuk menggantikan imam. Okey, ini situasi yang pertama. Situasi yang kedua, imam ni dia batal tapi tanpa dia sedar. Macam mana tu? Imam ni dia batal dah solat tapi tanpa dia sedar. Perlu juga kita menggantikan dia. Contohnya sang imam ni mungkin dia daripada rumah dia naik motor, tiba-tiba dalam perjalanan dia tu dia tak sedar dia terkena taik burung ke, taik burung landing baik atas baju dia ke, atas kopiah dia ke, dekat belakang, yang dia tak sedar. Tiba-tiba jadi imam, tak nak angkat takbir, makmum di belakang sedar. Jadi makmum di belakang sedar, makmum di belakang tak boleh nak biarkan. Sebab sekarang ni imam tu menanggung najis. Jadi antara syarat sah solat, tidak boleh berhadas dan juga bernajis pada pakaian, tempat solat. Jadi sekarang situasinya imam itu bernajis. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh imam? Oleh makmum?
Makmum itu perlu menggantikan imam. Ini keadaan yang kita katakan imam batal tanpa sedar. Okey, boleh jelas? Situasi yang seterusnya, imam tidak batal, tapi imam mengundur diri. Perkara ini jarang berlaku. Memang kita pun mungkin ada yang tak tahu. Dalam pendek katanya, dalam mudah katanya, imam letak jawatan. Dia tak jadi imam. Okey. Situasi ini kalau kita baca sirah, kalau kita baca sejarah, berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar dan juga Rasulullah. Tatkala kita tahu satu hari, tatkala dalam di akhir orang kata apa, kedekatan dengan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kan dalam keadaan yang tidak sihat. Jadi pada ketika beliau tidak sihat, Abu Bakar yang menggantikan beliau imam. Jadi pada satu hari tu Rasulullah berasa dirinya sihat sedikit, maksudnya boleh bangun untuk berjemaah. Jadi walaupun keadaan Rasulullah itu dalam keadaan yang sakitnya, uzurnya, baginda tetap ingin bersusah payahnya sehingga dipimpin ataupun dipangku oleh kedua sahabatnya untuk mendirikan solat berjemaah. Jadi bila Sayyidina Abu Bakar yang sedang mengimamkan solat ketika itu, dia dapat tahu Rasulullah, sebab rumah Rasulullah kalau kita pergi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sebelah dengan masjid. Sebelah masjid je rumah Nabi. Jadi Abu Bakar tahu kedatangan Rasulullah SAW, apa yang dilakukannya? Beliau berundur untuk bagi laluan Rasulullah menggantikannya menjadi imam. Ini yang dilakukan. Sedangkan Abu Bakar tak batal solat, tapi beliau meletak jawatan. Itu istilahnya. Okey. Kemudian digantikan jika ada orang yang lebih baik ataupun yang dimuliakan untuk mengikhtiram dia. Ini yang berlaku situasinya. Ada pun contohnya lah, benda ni berlaku tak? Jarang berlaku, jarang kita dengar, tapi sebenarnya ada. Betul. Yes, buat saya ceritakan. Kalau kita di Malaysia ni jarang berlaku, tapi benda ni kalau di luar negara berlaku. Contohnya Imam Hafiz, kan? Imam Hafiz dia baca sangkut. Kemudian makmum di belakang dia tu pun Hafiz juga tegur. Baca lagi sangkut. Makmum belakang tegur. Sangkut, tegur, sangkut. Lalah dia kata tak boleh ni. Dia undurkan diri, letak jawatan. Undur ke belakang, kemudian ditolak ataupun diberi isyarat lah supaya yang seorang tu naik ke depan. Sedangkan dia tak batal, dia bukan terkentut, dia bukan ada najis pada badan dia. Boleh berlaku. Dan situasi ni macam tadi sebut tadi, mungkin suara dia tak ada, tiba-tiba tengah jadi imam ni suara dia tak ada ke, ataupun apa situasinya, tiba-tiba suara tak terkeluar, tak boleh nak teruskan solat, maka dia boleh berundur dan berikan kepada orang yang di belakangnya. Sebab itu antaranya kita letakkan di belakang imam itu adalah orang yang ilmu juga, orang yang tahu keadaan, ada maksudnya ada ilmu lah. Ini kadang-kadang kalau tak tahu di belakang dia, sudah imam terbatal ataupun macam mana nak ganti ni, menggelabah kan. Itu pentingnya di belakang imam itu juga orang yang ada ilmu. Maksud ada ilmu berkaitan tentang hukum-hukum solat berjemaah ni lah. Okey. Jadi permasalahan istikhlaf ni kan, dia kita ceritakan dalam dua situasi lah. Situasi yang pertama, bagi istikhlaf pada solat Jumaat. Situasi yang kedua, istikhlaf pada solat selain Jumaat. Berarti solat-solat Jumaat biasalah. Kenapa kita bezakan? Sebab syarat sah solat Jumaat dengan syarat sah berjemaah berbeza. Adapun syarat sah Jumaat, ada yang kita wajibkan, iaitu menjadi ahli Jumaat. Macam mana tu? Maksudnya ada yang kena dengar khutbah Jumaat, dan juga malah dia mesti sempat dengan imam kalau solatnya sebelum imam rukuk pada rakaat yang pertama. Contoh tiba-tiba dia masbuk, rakaat pertama dia tak sempat, dia sempat rakaat yang kedua, maka dia tak dikira sebagai ahli Jumaat.
dia kena mendirikan solat zuhur. Dia ikut imam juga, tapi tak dikira sebagai Jumaat, maka dia mendirikan solat zuhur. Adapun syarat sah solat berjemaah, tak kiralah rakaat pertama ke kedua ke, sehingga akhir rakaat pun sebelum imam salam, dia sempat takbiratul ihram dan sempat duduk bersama dengan imam, dah dikira berjemaah. Jadi syarat dia berbeza. Sebab itu situasi juga berbeza untuk menggantikan imam solat Jumaat, untuk menggantikan imam pada solat berjemaah yang biasa selain pada solat Jumaat. Okey. Jadi kita bincangkan, kita kongsikan dahulu berkaitan tentang hukum istikhlaf pada solat Jumaat. Okey, kita bincangkan pada solat Jumaat dahulu. Terdapat beberapa keadaan istikhlaf pada solat Jumaat. Yang pertama, istikhlaf pada pertengahan khutbah. Tengah-tengah khutbah ni, ialah jadi khatib ni, jadi imam Jumaat ni kan, contohnya kadang-kadang dia first time, jadi gemuruh dia, takut dia, kadang-kadang tiba-tiba tengah khutbah pengsan. Sudah, siapa nak gantikan dia ni? Macam mana nak berlaku? Sedang khutbah ni, sedang khutbah pengsan. Yang khatib yang baca khutbah tu pengsan, ataupun situasi yang berikutnya, meninggal dunia ke kan, itu berat lagi lah kan. Jadi bagaimana hendak menggantikan dia? Adakah sesiapa boleh gantikan dia? Jadi yang pertamanya disyaratkan penggantinya itu telah mendengar rukun-rukun khutbah yang lalu. Dalam pendek kata, dia berada ketika khatib itu sedang berkhutbah. Dia ada bersama ketika khatib sedang berkhutbah. Dia bukan masbuk, maksudnya dia bukan datang lewat. Tiba-tiba je dia baru datang. Kenapa khatib tak ada ni, turun ni? Tiba-tiba dia main naik je, dia gantikan khatib. Ini tak boleh. Okey. Dan kita kena tahu rukun-rukun khutbah itu. Jadi rukun khutbah ada berapa? Ada 5. Rukun khutbah ada 5. Jadi dia kena mendengar semua ni. Yang pertama, iaitu mengucapkan alhamdulillah, puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, selawat ke atas Nabi. Yang ketiga, wasiat dengan bertakwa. Ittaqullah. Dia berwasiat dengan takwa. Jadi bila sebut wasiat dengan takwa ni, waktu saya baca dan saya belajar tu disebutkan tidak semestinya kita menyebut perkataan takwa tu. Tapi kalau dia ingat kita, ingatlah kamu kepada Allah. Contoh, dia tak gunakan lafaz kat takwa tu, tapi dia gunakan ingatlah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Bahasa Melayu takut, maka itu pun dikira. Okey, tidak wajib dia menggunakan perkataan ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, ingatlah kamu kepada Allah, takutilah Allah. Itu pun dikira wasiat kepada takwa. Jadi 3 rukun ini perlu ada pada khutbah yang pertama. Adapun 2 rukun yang lain, doa muslimin dan muslimat, baca 1 ayat daripada Al-Quran. Okey, yang ini disyaratkan mesti ada mana-mana khutbah, sama ada khutbah yang pertama ataupun kedua. Jadi ini 5 rukun. Jadi siapa yang menggantikannya? Orang yang mendengar khutbah daripada awal. Mungkin senang cerita, tak nak pening-pening kepala, Bilal sebelum imam datang pun dia ada kan. Bilal menggantikan imam. Okey, sebab tu Bilal pun mesti mengetahui ilmu dan juga untuk berkhutbah lah jika keadaan emergency ni berlaku. Mungkin imam 2, kadang-kadang imam 2, imam 3, kalau bukan waktu dia bertugas tak ada sekali. Betul? Jadi tiba-tiba situasi itu berlaku, siapa nak bergantikan dia? Semua dah tolak-tolak, kau. Jadi untuk dimudahkan, Bilal naik menggantikan khutbah. Dan adakah dia sambung saja khutbah itu ataupun dia mula balik? Kalau syarat dia dah mendengar rukun-rukun khutbah tadi, dia boleh untuk teruskan saja. Teruskan sambung khutbah tu. Mungkin ada teks kan, dia sambung baca teks tu. Tapi andai kata
Tak ada orang yang boleh menggantikan dia. Kan? Imam ni pengsan ke ataupun imam ni macam tadi meninggal dunia ke tiba-tiba kan, dan tak ada orang menggantikan dia. Maksudnya tak berkeyakinan untuk naik. Sedangkan yang ada ni dengar sama-sama. Tiba-tiba dia kena import ustaz, telefon. Ustaz, macam ni tak ada imam. Boleh ustaz datang tak? Okey, imam tu lewat sikit datang. Datang. Kemudian imam tu naik atas mimbar. Boleh tak dia menggantikan? Boleh. Dengan syarat dia kena start balik. Jadi baru balik dia kena baca alhamdulillah balik, kena baca selawat ke atas Nabi, kena ikut rukun-rukun balik, bermula balik pada awal. Dia tak boleh main sambung aja. Itu situasi dia. Okey. Ya saya. Yes. Awal dia tanya, saya baru nak tanya dia. Okey. Okey, betul. Kalau mazhab Syafi'i, kalau dalam mazhab Syafi'i yang orang kata apa, yang rajih, yang kuat, memang wajib 40 orang. Cumanya pada awalnya memang ada pandangan yang dibincangkanlah, kan dibenarkan untuk solat paling kurang 12 orang. Ada yang 3 orang yang sebab pada situasi COVID-19 ni. Ingat tak pada mula-mula ketika masjid dibuka, kata okey, dihadkan pada 12 orang. Ambil pandangan mana? Ada juga pandangan dalam mazhab Syafi'i juga yang kata 12 orang boleh. Tapi yang rajihnya memang yang 40 orang. Dan juga ada pendapat, memang dalam situasi yang tu dia cukup ngam-ngam 40 orang. Ngam-ngam 40 orang dalam satu masjid tu. Kan? Ngam-ngam 40 orang dalam satu masjid. Kemudian tiba-tiba seorang saja terbatal solat. Terbatal solat sehingga akhir tu dia dah habis imam bagi salam pun dia tak masuk bersama kan. Semua makmum-makmumnya tak sah solat Jumaat. Ini pandangan mazhab Imam Syafi'i inilah, melainkan kalau dia bertaklid kepada mazhab yang lain. Okey, betul. Memang ada pendapat, memang dibincangkan. Hatta dalam kitab Iqna diceritakanlah, dia bagi macam soalan teka-teki. Dia berkaitan dengan solat Jumaat juga. Dia kata disebabkan seorang saja terkentut, semua makmum-makmum lain tak sah solat. Kenapa tu? Kan? Seorang saja yang terbatas solat, semua makmum-makmum lain pun tidak sah solat. Inilah situasi dia. Sebab dia cukup 40 orang. Kalau lebih pada 40 orang, 42, 41, dia terbatal. Masih lagi 40 orang, so masih cukup. Tapi ni situasi dia memang cukup 40 orang untuk mendirikan solat Jumaat. Tiba-tiba sebelum habisnya solat Jumaat, seorang saja terbatal, maka yang lain juga turut tidak sah solat Jumaatnya. Okey. Ya? Okey. Kalau yang tu, itu pun tak dikira hari Jumaat kan? Itu pun tak dikira hari Jumaat. Kalau ikut kamunya tak sah agalah. So, melainkan kalau lah jemaah tu macam saya sebut tadi lah, bertaklid ataupun ikut pandangan yang satu lagi. Ini mengikut kaul yang rajih kita kata ada beberapa pandangan. Benda ni dah dibincangkan lah. Adapun kita mazhab Imam Syafi'i mensyaratkan 40 orang. 40 orang yang cukup syarat, iaitu yang bermustautin, bukan yang musafir pun tak dikira. Okey. Okey, kita sambung sikit je lagi habiskan dalam bab ni. Yang keduanya, istikhlaf antara khutbah dan solat. Disyaratkan penggantinya telah mendengar sekalian rukun-rukun khutbah yang disampaikan oleh khatib, kerana orang yang tidak mendengar khutbah bukan daripada ahli Jumaat. Okey, itu yang pertama. Dia dianggap sebagai ahli Jumaat setelah dia masuk mengerjakan solatnya itu. Jadi nak dikira ahli Jumaat ni ada dua keadaan. Yang pertama, dia dengar khutbah Jumaat daripada awal. Yang keduanya, dia sempat solat bersama dengan imam dan mendapat rakaat yang pertama, baru dikira ahli Jumaat. Okey. Jadi situasi ni begini. Lepas habis khutbah, tiba-tiba khatib sakit perut, nak pergi tandas. Sakit perut nak tandas. Jadi khutbah dia selesai. Okey. Nak menggantikan jadi imam.
Jadi ini pun ada beberapa situasi. Kalau lagi mengikut mazhab Maliki, orang lain khutbah, orang lain yang jadi imam, tak sah solat. Ini mazhab kita sebut kalau ikut mazhab Maliki. Okey. Kalau mazhab Syafi'i sah, masih boleh, tapi ada syarat dia. Inilah syarat dia. Yang pertamanya, syaratnya makmum itu mesti dianggap sebagai ahli Jumaat. Maksudnya mendengar khutbah tadi, dia ada. Bukan tiba-tiba khatib ada seorang baru sampai, tok imam baru sampai, ataupun ustaz orang baru sampai, dia tak dengar daripada awal khutbah tadi, tiba-tiba sampai naik jadi imam. Ini tak boleh. Okey. Syaratnya nak ganti jadi imam, contohnya khatib orang lain, imam orang lain, orang yang mengganti jadi imam itu adalah orang yang mendengar khutbah tadi. Okey, itu syarat dia. Okey, seterusnya kita sambung pada episod akan datang. InsyaAllah, mudah-mudahan kita bagi ruang. Sebab ikut SOP ke kan, azannya mesti berhenti. So kita ikutlah, kita taat kepada ulul amri. Tak boleh nak mempanjangkan. Sebab hukum yang seterusnya ini memang panjang juga lah kalau nak dibahaskan, iaitu ketika sedang solat Jumaat, tiba-tiba imam batal. Ini ada 3 situasi yang insyaAllah kita akan sambung pada pembelajaran kita akan datang, insyaAllah. Saya akhir perkongsian kita pada hari ini. Aqul qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. Bismillah.